Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah pagi ini kita masuk kepada ayat yang baru, ayat yang ke-12. Ayat yang ke-12 adalah permulaan ayat yang Allah membawa kita kepada topik yang lain, yang mana kita telah selesai ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11 yang Allah memberikan amaran kepada kita berkenaan dengan azab api neraka Jahannam. Kemudian kita telah menemukan 3 kali pengulangan nama neraka, iaitu As-Sa'ir, dan kita telah pun mengetahui bahawa ayat 6 sampai ayat yang ke-11 Allah menyebut tentang azab neraka yang akan dimasuki yang pertama sekali syaitan, kemudian dimasuki oleh pengikut syaitan, iaitu orang-orang yang kafir. Jadi ayat yang ke-12 adalah ayat yang boleh menyelamatkan kita daripada dimasukkan ke dalam neraka Jahannam, ke dalam neraka As-Sa'ir, iaitu sifat takut yang perlu ada setiap daripada kita. Kita mulakan dengan ayat yang ke-12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Inna, sesungguhnya, alladhi, orang-orang yang yakhshawna rabbahum, yang takut kepada Tuhan mereka. Yang Tuhan mereka ini bil ghaib, yang mereka tidak dapat semasa mereka tidak dilihat oleh manusia. 2 kelebihan Allah beri kepada orang-orang yang takut kepada Allah itu, yang tidak nampak, adalah lahum maghfirah. Allah sebut lahum, untuk mereka. Allah kata untuk mereka maghfirah, iaitu keampunan, wa ajrun, dan mereka mendapat pahala yang kabir, pahala yang besar. Okey, dalam terjemahan tu telah dimasukkan sekali dengan makna bil ghaib dekat situ. Sebab tu dekat perkataan bil ghaib itu diterjemahkan semasa mereka tidak dilihat oleh orang dan semasa mereka tidak melihat azab. Dekat dalam terjemahan tu dia dah masuk kepada pentafsiran. Okey, ayat ni mudah faham. Ayat ni menyebut manusia yang dia benar-benar takut kepada Allah, yang Allah itu tidak dapat dilihat di depan mata. Okey, jadi mereka dapat dua balasan. Okey, ayat ini sebelum kita lanjutkan, mengapa Allah meletakkan ada ayat cerita tentang keampunan, lepas tu dapat pahala yang besar. Pahala yang besar di situ sebenarnya adalah syurga, tapi dia tak sebut jannah, tapi disebut pahala yang besar. Dalam nota tu kena betulkan sikit, bukan balasan 1, dia balasan 2.
kan ada balasan satu, dia ada balasan yang kedua. Okey, ayat yang ke-12 ni kalau kita kaitkan dengan ayat yang ke-11 sehingga ayat yang ke-6 sebelum ini kita mengetahui ayat 6 sampai 11 Allah menyebut tentang neraka. Ni dipanggil konsep apa? Ni dipanggil konsep wa'id. Konsep untuk menekankan, memberikan ancaman buruk. Al-Quran dia bukan sekadar memupuk kepada kita sifat supaya takut kepada neraka, tetapi Al-Quran juga dia menggunakan pendekatan al-wa'du, iaitu memberikan janji dengan balasan yang baik. Cuma ayat dalam Al-Mulk ni dia terbalik dengan surah Al-Insan. Kalau kita belajar surah Insan sebelum ni, mana yang banyak? Syurga yang banyak ke neraka yang banyak? Kita belajar ada 14 ayat yang menyebut tentang balasan baik di hari akhirat nanti. Satu saja ayat yang Allah menyebut tentang neraka. Tetapi Al-Mulk dia guna pendekatan banyak ayat yang memberi ancaman tentang neraka, satu ayat sahaja yang menyebut tentang nikmat syurga. Itulah indahnya Al-Quranul Karim. Tetapi mesti ada sebab mengapa berubah metodologi itu. Kenapa Allah ubah dia? Jadi Al-Mulk ini 30 ayat tu sebenarnya suasana dia adalah suasana yang banyak memberikan, menakut-nakutkan, memberikan ancaman. Sebab itu kita telah mempelajari awal-awal pengisian dahulu bahawa suratul Mulk ni apa kelebihan dia? Salah satu kelebihan dia, dia boleh bagi syafaat, dia menjadi peguam bela kita untuk kita dimasukkan ke dalam syurga. Dan orang yang baca selalu Al-Mulk ini, Allah elakkan dia daripada azab kubur. Jadi ada perkaitan dengan menjauhi azab kubur dengan Allah mengingatkan tentang azab dengan azab neraka. Sebab siapa yang diazab di dalam kubur, kalau dia tak dapat pengampunan sampai akhiratlah nanti dia akan menjadi susah. Begitulah sebaliknya. Baik, ayat ini kalau kita perincikan, dalam ayat itu kita jumpa perkataan orang yang takut, yakhshawna. Kalau kita dalami sikit, takut ni sebenarnya dia tak sama, dia ada yang berbeza. Dalam Quran, kalau kita nak tengok perkataan takut tu, pertama boleh guna kalimah al-khawf, takut juga. Yang kedua adalah kalimah al-khashyatu. Apa beza dia? Kenapa Tuhan kata allazina yakhshawna? Kenapa tak kata allazina yakhafuna? Kenapa Allah tak guna khauf? Kata para ulama, takut ni kalau Allah guna al-khasyah, takut tu dia lebih mendalam, dia lebih takut daripada al-khawfu, sekadar takut. Nah, ada boleh jelas perbezaan khasyatu dengan al-khawfu. Okey, kita datangkan contoh lain. Kita bawa ayat lain yang Allah ada menggunakan perkataan al-khasyah. Okey, kalau nak dapat perasaan yang sangat takut kepada Allah, bukan takut biasa-biasa, tapi takut yang luar biasa, al-khasyatu, maka kita lihat contohnya dalam surah Fatir ayat nombor 28, kita menemui perkataan yakhshallah, innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Dalam tu Allah kata sesungguhnya yang takut, yang amat takut kepada Allah di kalangan hamba-hambanya hanyalah orang yang berilmu. Dalam tu jumpa tak perkataan al-ulama? Al-ulama bukan gelaran bagi hanya gelaran bagi kita akan panggil ulama lah.
Tapi sebenarnya al-ulama adalah orang-orang yang mempunyai ilmu tentang Allah. Jadi kalau dia benar-benar ulama, sepatutnya dia kena takut kepada Allah. Kalau dia tak takut kepada Allah, maknanya dia bukan al-ulama. Menunjukkan di sini, nak dapat perkataan al-khusyah, nak dapat takut tadi tu, maka perlu kepada ilmu, perlu kepada kenal Allah. Apabila kita semakin mendalami, makin banyak pengetahuan kita tentang Allah, tentang azab dia, tentang kemurkaan dia, maka dia akan dapat membantu kita menambahkan perasaan takut kepada Allah. Okey, apa makna bil ghaib tadi? Apa makna bil ghaib? Orang yang takut, benar-benar takut kepada Rabb mereka bil ghaib. Apa maksud bil ghaib? Nombor satu, kata para ulama, bil ghaib itu, perkara ghaib yang ditakuti itu bermaksud apa? Pertama, Allah juga membawa maksud azab. Azab apa? Azab api neraka. Kita tak nampak Allah, betul tak? Ghaib. Kita tak nampak neraka, dia termasuk dalam perkara ghaib. Okey. Perkataan bil ghaib itu juga para ulama menyebutkan bil ghaib itu dia merujuk kepada walaupun dia tidak nampak Allah, walaupun tak ada siapa pun dekat sekeliling dia, dia tetap memiliki perasaan takut tu. Sebab tu takut ni dia ada dua lah situasi. Pertama, kalau kita dengan orang lain duduk sebelah kita, dekat dengan kita, kita takutlah buat maksiat, betul? Nanti orang kecam pula, kan? Kalau buat maksiat ni takut depan orang, kita malu nak buat dia. Okey, itu yang biasa. Tapi yang luar biasa, kalau orang tak ada dekat sekeliling dia, dia seorang saja, dia ada ruang tak nak buat maksiat, dia ada ruang. Sebab apa? Sebab kalau dia buat, orang tak tahu. Tetapi dia meyakini walaupun tak ada orang sekeliling dia, dia tetap sama, iaitu dia tetap tidak melakukan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Itulah juga maksud kepada bil ghaib. Seperti mana dalam tafsir Al-Aisar menafsirkan mereka takut kepada Allah yang bil ghaib tadi itu, maksudnya ketika mereka tidak dilihat oleh orang lain, mereka tetap taat kepada Allah, mereka tidak melakukan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Okey, ayat ini juga kenapa Allah beri kepada orang yang amat takut ni, kepada Tuhan yang bil ghaib tadi, dia dapat ajrun kabir, dia dapat ganjaran yang kabir. Kenapa sebut ganjaran yang besar? Okey, kita lihat ulasan dekat situ. Pada ayat yang ke-9, mesti ingat lagi pada ayat yang ke-9, ayat, ingat tak ayat yang penjaga neraka, dia tanya pada setiap orang masuk neraka, yang masuk neraka faujun tu, sekumpulan tu, ketika mereka dilempar, ingat tak malaikat neraka tanya mereka, korang yang masuk neraka ni, tak dekat dunia dulu tak ada orang yang bagi peringatan ke? Dan tuan-tuan ingatkan 3 jawapan mereka. Mereka kata apa? Yang pertama, mereka tak percaya yang bagi peringatan tu dia adalah benar-benar cakap benar, mereka tak percaya. Yang kedua apa? Mereka mengatakan tak pernah Allah menurunkan apa-apa kitab macam tu. Lepas tu yang ketiga, ingat, mereka menuduh Rasul yang memberi amaran itu dialah sebenarnya berada dalam kesesatan yang besar. Masih ingat ayat 9? Okey, tuduhan mereka itu, tuduhan mereka itu, Allah menjawab dengan kata-kata mereka, dengan mengatakan orang yang beriman dan orang yang takut kepada Allah inilah sebenarnya bukanlah sesat seperti yang mereka sangka, tetapi sebaliknya orang yang mereka kata sesat yang besar itulah yang akan dapat pahala yang besar.
Boleh faham tak maksudnya? Maksud dia Allah mengikut kesinambungan perkataan orang kafir kata Rasul itulah sesat yang besar, dhalalin kabir. Jadi Allah ni sebenarnya nak mengatakan yang kamu cakap mereka yang sesat, yang kabir, yang besar itulah sebenarnya mereka itu mendapat pahala yang besar, bukan sesat yang besar. Okey, jelas saudara perempuan? Okey, kita lanjutkan dengan dua pengajaran yang boleh kita ambil daripada ayat yang ke-12. Yang pertama, takut terhadap perkara yang kita takuti, yang kita tak dapat tengok dia, merupakan sifat takut yang sebenar-benar takut. Peh ke dok peh ni pengajaran nombor 1 ni, faham tak? Maksud dia macam ni, kita takut pada seseorang. Contoh, kita takut masa orang tu depan mata ke orang tu tak ada depan mata? Takut hantu. Hantu ni tak boleh takut lah sebenarnya. Maksud dia, kalau kita betul-betul takut, kalau betul-betul takut, orang yang kita takuti tu dia tak ada pun kita dah takut dah. Itu baru real takut lah, sebenar-benar takut. Apatah lagi sebenarnya yang kita perlu takut pada Allah. Allah ni kita tak nampak dia, betul tak? Kita tak nampak azab di depan mata, tapi kita tetap takut kepada Allah Azza wa Jalla. Itu dipanggil takut yang benar-benar takut. Bukan takut nampak baru takut, tak ada. Tak nampak pun dia takut. Okey, pelajaran nombor 2. Dua balasan bagi sesiapa yang sebenar-benarnya takut, yang ada perkataan al-khasyah tadi kepada Tuhan yang ghaib, azab yang ghaib, walaupun duduk bersendirian, dia dapat 2. Yang pertama, Allah bagi dia pengampunan dulu, lepas tu baru Allah bagi syurga. Syurga itu Allah gelarkan ia sebagai apa? Pahala yang besar. Okey, kenapa Allah sebut ampun dulu baru Allah masukkan ke dalam syurga? Kerana Allah nak memastikan kita masuk syurga ni dalam keadaan tidak bersalah. Dihilangkan dulu mana-mana yang boleh menyebabkan kita takut, baru Allah masukkan kita ke dalam syurga. Jadi apa tindakan yang kita nak ambil daripada ayat yang ke-12? Bukan sekadar kita mengetahui makna ayat itu, bukan sekadar dapat 2 pengajaran. Nombor 1, tindakan nombor 1, kita kena usaha membina perasaan takut kepada Allah. Macam mana kita boleh bina perasaan takut kepada Allah? Kita mengenal nama Allah yang mulia. Tuan-tuan belajar, ada kala belajar apa sifat-sifat Allah yang sifat 20 tu. Tuan-tuan kenal tentang, belajar tentang macam mana dahsyatnya neraka Allah. Tuan-tuan akan dapat mengetahui Allah ni bagaimana keagungan dia, kebesaran dia. Ya, orang selalu duk ulang-ulang tu kenal Allah. Kalau tak kenal Allah, maka kita akan jauh pada Allah Azza wa Jalla. Okey, tindakan yang kedua, kita kena membentuk sifat. Okey, setelah kita nak cuba kenal Allah tadi tu, dalam praktis kita setiap hari, kita kena membentuk sifat al-ihsan. Sifat al-ihsan tu apa? Sifat al-ihsan ketika kita beribadah. Ni tindakan kedua ni lebih kepada praktis lah. Okey, contohnya apa? Apa itu ihsan? Ingat tak hadis yang hadis Jibril tu? Okey, ni ihsan tu apa? Apabila Nabi SAW ditanya tentang apa itu al-ihsan, Nabi jawab, anta'budallaha ka'annaka tarahu. Engkau menyembah Allah, engkau beribadat kepada Allah seolah-olah engkau melihat dia. Siapa tadi pagi tadi dia salat 2 rakaat, dia telah bawa diri dia seolah-olah kita sedang melihat Allah
sedang seperti melihat Allah. Atau kata Nabi, fa innaka illa tarahu, jika engkau tak boleh bawa diri engkau seolah-olah engkau melihat Allah, maka apa kata Nabi, maka engkau kena jadikan sesungguhnya Allah lah sedang melihat engkau. Betul tak? Kalau kita boleh bawa diri kita dua situasi ni. Yang kedua, kalau kita tak mampu nak, bukan Allah ni tidaklah dah mampu untuk kita bayangkan dia, tapi kita letakkan diri kita seolah-olah kita sedang berhadapan dengan Allah, menghadap kiblat, ambil wuduk tadi pun dah fikir dah, Allah perhatikan macam mana aku ambil wuduk, Allah perhatikan macam mana aku solat ni, Allah mengetahui kenapa aku datang ke masjid ni, Allah mengetahui macam mana susah payahnya. Jadi kalau kita ada sifat yang seperti itu, itulah namanya al-ihsan. Okey. Orang yang ada sifat al-ihsan ini, manusia yang ada sifat takut kepada Allah yang ghaib ini, moga-moga kita termasuk salah satu daripada 7 golongan yang nanti di hari akhirat Allah lindung, Allah bagi naungan. Okey, 7 tu kita ambil yang terakhir sekali. Yang ke-7, siapa dia? Orang yang berzikir kepada Allah, dia ingat Allah dalam keadaan dia bersendirian, lalu menitiskan air matanya. Ini kelebihan orang yang takut kepada Allah secara ghaib tu. Dia praktis dalam hidup dia, walaupun dia duduk seorang-seorang, dia ingat Allah, dia boleh menangiskan, dia boleh menitiskan air mata dia. Okey, tindakan nombor 3, sentiasa minta ampun pada Allah ya. Sebab pengampunan ni penting. Sebab laluan ke syurga itu dia tidak membawa dosa. Maka minta ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Tindakan nombor 4, kita sentiasa mengharapkan balasan hanya kepada Allah. Ya, minta balasan pada Allah. Sebab apa? Sebab ayat tadi kan Allah nak bagi ganjaran yang besar. Ganjaran yang besar tu, biarlah ganjaran yang Allah bagi. Kalau Allah bagi ganjaran besar, memang dia besar seperti mana nikmat syurga. Okey, tindakan nombor 3, 4 ni saya ada nukilkan satu hadis riwayat Bukhari Muslim. Ini kita menggesa tentang taubat lah, ya, tentang taubat, minta pengampunan. Hadis ni dia bagi semangat kepada kita tentang kalau ada orang tanya, saya dah bertaubat tapi saya ulang balik, lepas tu saya jumpa kawan-kawan, saya buat lagi, boleh tak saya taubat? Hadis ni Allah, Nabi SAW kata apa? Ada hamba dia buat dosa, dia ucapkan, ya Allah ampunkanlah aku, ighfirli, ampunkanlah aku. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala kata, hambaku tu dia dah buat dosa, dia tahu dia ada Tuhan yang mengampuni dosa, yang menyiksa dia kerana dosa, kemudian orang tu kembali bertaubat, kembali buat dosa lagi, dia cakap lagi, ya Allah ampunkanlah aku. Allah Ta'ala kata benda yang sama. Lepas tu orang itu buat dosa kembali, dia minta lagi pengampunan, Allah cakap sekali lagi. Lepas tu yang ketiga, apa sabda Nabi SAW? Nabi kata, Allah mengatakan sesungguhnya aku telah memberikan keampunan kepada hamba-Ku, oleh kerana itu biarlah dia melakukan apa yang dia kehendaki. Tuan-tuan jangan salah faham, hadis ini bukan bermaksud Allah mengizinkan kita melakukan dosa, tetapi disebabkan kadang-kadang suasana kita ni, environment kita, orang-orang yang dekat dengan kita ni kadang-kadang menyebabkan kita tak kuat azam, kita tak kuat tekad untuk taubat tu. Betul tak? Kita tahu dosa dengan tu orang ni haram, contoh kan, kita dah kata astagfirullah, tapi jumpa kawan-kawan yang jenis macam tu, Allah buat lagi, taubat lagi. So moga-moga kita usaha untuk jauhkan dosa, tapi jika berlaku minta pengampunan kepada Allah Azza wa Jalla. Itulah beberapa, ada 4
tindakan yang perlu kita lakukan. Moga-moga kita termasuk dalam manusia yang boleh ada perasaan benar-benar takut kepada Allah Azza wa Jalla. Kita sambung insya-Allah tuan-tuan minggu hadapan pada keterangan ayat yang ke-13 insya-Allah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim wa billahi at-tawfiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.